Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah adada ma fi ilmillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk masih lagi berada di dalam tempat yang baik, yakni di dalam majlis ilmu, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harap-harapnya Allah ambil nyawa kita dalam keadaan yang terbaik, sehinggalah Allah masukkan kita di tempat yang paling terbaik, yakni di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita, iaitu kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka adapun fikir pada Tuhan itu telah ditegah oleh syarak, daripadanya tersebut di dalam sahihin barang yang mengkuatkan haram memikirkan pada Khalik, seperti khabar Bukhari, datang syaitan akan seorang daripada kamu, maka berkata ia, siapa menjadikan bahagian dan siapa menjadikan bahagian, hingga berkata ia, siapa menjadikan Tuhan engkau, maka apabila sampai akan dia demikian itu, hendaklah mentadbir, maka hendaklah minta lindung dengan Allah daripadanya, dan hendaklah tertegah dan berkata ia amantu billah, dan sabda Nabi SAW. Baik, kita sambung lagi, iaitu kitab kita ni Jauharul Mawhub. Masih lagi di dalam bab berfikir.
Ibadatul fikr, yakni satu ibadat. Fikir ni satu ibadat, satu kerja perkara agama. Kalau fikirnya tu elok, maka kata Syekh, maka ada pun fikir Tuhan tu, fikir tentang Tuhan, itu telah ditegah oleh syarak daripadanya. Syarak tegah fikir Tuhan. Syarak ni apa dia? Syarak ni maknanya Quran hadis. Syarak ni adalah Quran hadis. Al-Quran dan hadis menegah kita daripada fikir Tuhan. Apa yang dimaksudkan sini? Maksud sini fikir Tuhan tu fikir tentang zat Tuhan. Kalau fikir tentang sifat Tuhan tak ada masalah. Fikir tentang macam mana hebatnya Allah cipta alam, cipta makhluk, itu tak salah, dan memang disuruh pun yang itu. Tapi yang dimaksudkan ditegah oleh syarak dalam kitab ni, iaitu fikir tentang diri Tuhan tu macam mana. Macam mana rupa Allah. Dia nak sibuk fikir bab tu. Dia fikir macam mana Allah boleh ada. Dia tanya itu. Fikir yang tu ditegah oleh syarak daripadanya, kata dia. Tersebut di dalam Sahihain. Sahihain ni maknanya dua kitab hadis yang paling sahih, iaitu kitab Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di mana-mana hadis, kalau diriwayatkan kedua-duanya, satu hadis tu tengok riwayat dia diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, maka taraf hadis tu taraf tersangat-sangat sahih, sehingga disebut hadis tu hadis muttafaqun alaih, hadis yang tersangat sahih. Sebab dua orang ulama besar ni, Imam Bukhari dengan Imam Muslim ni, kalau dia nak menuliskan hadis ni dalam kitab dia, dia bukan main bubuh gitu je. Dia punya penelitian dia sangat-sangat detail. Imam Bukhari dia hafal hadis kat ratus ribu hadis dia hafal. Tapi yang dia letak dalam kitab Bukhari dia bukan semua hadis yang dia hafal. Hadis yang betul-betul sahih saja dia akan letak dalam kitab dia Sahihul Bukhari. Macam tu. Jadi sebab itulah ulama-ulama hadis mengiktiraf Imam Bukhari dan Imam Muslim punya hadis, bila mereka berdua yang riwayat, hadis tu memang tinggi darjatnya kerana penelitian yang dibuat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi dia kata tersebut di dalam Sahihain, yakni tersebut dalam dua kitab yang paling sahih, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitulah barang yang menguatkan haram memikirkan pada Khaliq. Dalam kitab ni sebut bahawa kuatnya haram keputusan hukum dalam memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang Khaliq. Memikirkan tentang Khaliq ni tadi, macam tadilah kita sebut, bukan fikir pasal penciptaan Allah, itu tak apa, itu disuruh. Tapi maksud sini fikir tentang zat Allah tu sendiri, dirinya tu macam mana. Tak boleh, tu tak payah fikir. Seperti khabar Bukhari, seperti mana Imam Bukhari kata, datang syaitan akan seorang daripada kamu. Yang ni bagi orang yang mengaji. Orang tak mengaji tak kena benda ni. Sebab tu kita ni ujian mana-mana pun sama. Kita ni tidak ada dipanggil zon selamat tu, tak ada. Melainkan bila selamat, melangkah kedua-dua belah kaki dalam syurga. Masuk dalam syurga, itu baru sebenar-benar selamat. Tapi selagi mana kaki kita tak masuk dalam syurga, selagi itulah zon selamat tu belum ada lagi. Sampailah bila-bila pun tak selamat lagi. Walaupun mungkin dulu kita geng lara, geng lepak kedai kopi, tak main masjid-masjid ni, tak datang. Dan sekarang kita dah berhijrah, berubah. Kita sekarang lepak di masjid dah, tak main dah lepak kedai kopi, lepak masjid. Duduk di masjid, solat jemaah, dengar kuliah. Nampak dari segi zahirnya nampak bagus, nampak baik. Tapi pada hakikatnya belum selamat. Jangan ingat bila kita dah jadi geng masjid, kita geng selamat dah. Tak selamat lagi. Tak ada diiktiraf sebagai zon selamat. Kan? Kita dulu tak rapat dengan ulama', sekarang rapat dah dengan ulama', nak keluar pergi berdakwah dan sebagainya, belum selamat. Hatta jadi seorang tok guru, wali pun belum selamat lagi. Nanti dalam kitab kita ni, Jawharul Mahud ni, dia ada satu hikayat. Dia cerita tentang seorang tok wali, namanya Basisah. Yang ni semua cerita ni famous lah. Kebanyakan ustaz-ustaz rujuk ambil kisah ni daripada kitab ni. Dia cerita tentang Basisah ni, seorang wali, tapi akhir sekali mati sebagai kafir. Wali mati kafir. Dah kalau kita ke wali, nampak? Belum tentu ni. Nampak? Jadi nak ceritanya, tidak ada zon selamat.
Habis tu kalau dia kata kalau macam tu baik tak payah lepak masjid. Baik tak payah duduk dengan ulama. Sebab duduk dengan ulama pun tak selamat. Duduk dalam masjid pun tak selamat. Betul tak selamat. Tapi sekurang-kurang ada orang tolong tegur. Nah, sekurang-kurang ada orang boleh nak tegur kita bila kita silap. Kalau kita duduk kat luar, tak ada siapa-siapa, lone ranger, seorang-seorang kita je. Siapa nak tegur kita silap. Tapi bila kita duduk dalam jemaah, kurang-kurang ada salah kita, ada orang tegur. Kita duduk dalam satu kumpulan jemaah Islam, kan, tak kira lah golongan tabligh ke dan sebagainya. Kita duduk dalam tu, kurang-kurang ada silap kita, ada orang boleh tolong tegur. Dia kata ni salah ni. Tu macam sama juga dengan semayang. Semayang seorang dengan semayang jemaah. Lebih semayang jemaah bahagian ni. Semayang seorang kita silap, siapa nak tahu. Tapi kalau semayang jemaah, tok imam salah pun makmum boleh tegur. Itu makna kelebihan berjemaah. Sebab tu tak boleh kita meminggirkan jemaah. Alaikum bil jamaah. Nah, duduk dalam jemaah. Nah, kerana ia lebih selamat. Sebab itulah dalam konsep tadarus Al-Quran, dia tak boleh baca seorang-seorang. Tu bukan tadarus. Takut-takut tidur terus. Nampak? Bukan dia baca lelap ke. Jadi tadarus Quran sekurang-kurang kata ulama 2 orang. Mesti ada 2 orang. Sebab seorang baca, seorang dengar. Jadi bila dia orang ni baca, kawan dia dengar. Salah, kawan dia tegur. Lepas tu orang ni pula baca, yang ni pula dengar. Jadi gitu. Maknanya ada, orang cakap apa? Timbal balik. Check and balance. Dia gitu. Sama dah dalam pemerintahan. Itu pentingnya ada pembangkang. Jadi janganlah kita jadi politik yang merapu. Jadilah politik yang matang. Macam mana politik matang? Tak ada masalah sama ada kita jadi belah kerajaan atau belah pembangkang. Dua-duanya matlamatnya untuk bantu negara, untuk bantu rakyat. Maknanya bila kerajaan buat silap, pembangkang tegur. Supaya bukan kerana nak lebih apa, supaya negara jadi selamat. Ada orang tegur. Nampak? Yang jadi kerajaan jangan sombong, yang jadi pembangkang jangan kira nak jatuh orang aja, tapi tujuan nak menyelamatkan apa yang ada kita pada hari ini, iaitu negara dan keharmonian, keamanan. Gitu juga, samalah. Macam Tok Imam kita salah, makmum tegur, bukan sebab niat nak menjatuhkan Tok Imam, tapi nak menyelamatkan jemaah tu, supaya jemaah tak terbatal. Nampak? Tu tujuan. Barulah bila kita betul-betul guna konsep ni, barulah semuanya selamat. Baru semuanya indah, baru semuanya elok. Semuanya ada dalam Islam. Sebab tu politik-politik, orang kata mana boleh politik dalam masjid. Semayang tu politik dah. Semayang tu Allah ajar politik dah. Macam mana menghormati ketua dalam semayang. Nampak? Semayang tu politik dah, Allah nak ajar. Jadi macam mana kita buat? Dia apa-apa pun, sebab tu kita kena faham, apa-apa pun masjid ni jadi tunggak. Sebab tu kalau kita baca dalam masalah ilmu sirah, bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, perkara pertama Nabi buat ialah bina masjid. Nabi tak bina pejabat, Nabi tak bina bangunan cakar langit. Nabi bina masjid dulu. Kerana apa? Bagi orang Islam, bagi ajaran Islam, tampuk segala-galanya bermula daripada masjid. Kalau masjidnya okey, kelilingnya okey. Masjidnya tak okey, kelilingnya tak okey. Jadi bermula dengan masjid. Sebab tu dalam masalah apa nama SOP kan, dalam masalah COVID ni kan, bukan kita pertikai keputusan majlis fatwa dan sebagainya, kita tak pertikai. Kita serah memang ilmu mereka yang hebat kan. Memang orang cakap apa, semayang jaraknya, pakai pelitup muka apa semua ni, yang itu memang kita serah kepada mereka, alim dalam masalah mencari dalil-dalil hukum-hukum supaya menetapkan satu fatwa, satu irsyad kepada orang ramai. Tapi persoalannya, masjid yang menjadi tunggak. Maknanya kalau masjid buat gini, luar daripada masjid wajib akur seperti mana masjid buat. Sebab masjid tu kepala. Bila masjid buat A, makna keliling masjid mesti A. Tiba-tiba masjid A keliling tak A. Tu masalah. Faham tak maksud saya? Masjid berjarak, tapi di luar masjid tak berjarak. Nampak? Lagi-lagi yang kita sakit hati, golongan menyanyi. Nyanyi melalak, berlakon tak ada masalah pula. Lepas tu tak apa, dia jawab, mereka bukan bawah jabatan agama Ustaz, masjid bawah jabatan agama. Betul lah, situ masalah dia.
Sepatutnya semua benda bawah jabatan agama. Sebab apa? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam di atas, tak ada apa yang lebih atas daripada Islam. Tiba-tiba ada bahagian duduk bawah Islam, yang lain tak payah bawah Islam. Kok mana ni? Nampak? Masjid surau bawah Islam, dah sektor lain lantak dia. Mana boleh? Jadi persoalan yang timbul, adakah Islam yang memerintah atau Islam yang diperintah? Kita nak Islam yang memerintah, bukan Islam diperintah. Nampak? Jadi yang ni masalah dasar. Nah, kita minta orang atasan cuba kaji semula bahagian dasar dalam negara ni. Memang kita letak Sultan Agung paling atas, Sultan Agung pegang agama. Nah, maknanya semua benda duduk bawah tu. Tu betul. Macam masalah mahkamah dalam undang-undang. Mahkamah yang patut paling tinggi ialah mahkamah syariah. Nah, tapi macam hari ni mahkamah paling tinggi, mahkamah syariah tu sebahagian bawah daripada dia. Jadi maknanya Islam bukan di atas lah kalau begitu. Nah, jadi macam mana dengan Perlembagaan Perkara 3/1 bahawa Islam agama rasmi negara? Kan? Adakah ia hanya tertulis di atas kertas sahaja? Jadi ini yang kita perlu jelas dan faham. Bukan kita petikai tentang masalah SOP, tetapi biarlah ianya adil dan sama. Biarlah ianya selari dan selaras dengan segala aspek dalam kehidupan. Kan? Ini bahagian maksiat bukan main lagi. Tak ada pun orang kawal, tak ada pun polis tunggu dekat belakang stage. Tapi hari tu masjid sampai ada yang tunggu, cek nama sebagainya. Jadi macam mana kita? Kan? Bahagian agama kita strict sangat, bahagian maksiat berlonggar-longgar. Jadi ni kita tak nak. Kita takut dengan sebab kita buat begini, wabak ni masih lagi Allah tangguhkan kesembuhan dia. Azab ni masih lagi berterusan. Baik. Jadi berbalik pada kitab Qona pula sekejap. Barang yang mengharamkan tadi. Jadi maknanya tak boleh lah mikir tentang diri Allah, tak boleh. Jangan fikir Allah macam mana bentuk, petak ke bulat ke, tak boleh. Hukumnya haram. Jangan fikir-fikirkan. Jadi kata Imam Bukhari dalam satu kisah, datang syaitan akan seorang daripada kamu. Syaitan ni dia akan kacau kita. Macam saya sebut tadilah, syaitan ni kacau ni, dia kacau orang berilmu. Dia sama je. Orang jahil pun syaitan kacau, orang berilmu pun syaitan kacau juga. Tapi orang berilmu ni, orang taat ni lebih lagi. Pangkat besar syaitan dia. Kalau yang kat luar tu, yang dekat kelab, disco, pub apa semua tu syaitan prebet je, syaitan constable je, pangkat rendah je tu. Kan? Sebab apa? Yang tu tak bayar power. Tu sikit cuit je ikut dah. Kata gi tikam nama ekor, tikam terus. Gi minum agak, minum terus. Yang tu payah, yang tu senang sangat. Tapi yang bahagian taat ni, bahagian taat ni payah sikit. Jadi dia tak main syaitan constable. Kurang-kurang ni pangkat dia sarjan. Tu paling kurang. Atas lagi general, lagi tinggi makam kedudukan kita dalam masalah ketaatan ni, lagi besarlah pangkat syaitan. Memang syaitan dia pangkat-pangkat dia ada hierarki dia juga. Ada syaitan besar, ada syaitan kecil. Jadi kita yang jenis geng semayang, geng masjid ni, dia punya kacau lagi besar. Dia tak kacau kita suruh minum arak. Dia tahu kita takkan minum arak, insya-Allah. Dia tak suruh kita tikam nomeko, takkan kot tasbih dekat tangan nak tikam nomeko. Tapi dia akan kacau kita melalui dalaman, halus dia mainan dia. Yang ni melalui hati. Dia akan kacau kita, suruh zikir tu kuat-kuat supaya orang sampai dengar, supaya orang kata, kuatnya zikir. Dia akan kacau tang tu pula. Dia akan suruh kita. Kadang-kadang setan ni, dia suruh kita buat baik, dia suruh kita buat amal, matlamatnya jahat. Dia perbanyak-banyakkan. Kadang-kadang dia peringat kita, semayang ni, dengan tujuan hati tu jadi rosak, sombong dengan semayang. Sebab tu kita kena berhati-hati. Bukan salah kita ibadat, tapi berhati-hati. Jangan sampai termasuk dalam tipu daya setan. Jangan sampai masuk perangkap dia. Macam perangkap ni lah, perangkap tikus ke apa, dia umpan makanan, tapi dalam umpan tu kap dia tutup. Macam tu kat kita. Setan diumpan kita suruh buat amal, tapi dalam buat amal pak kena perangkap dia.
Jadi kena berhati-hati. Sama juga dalam ni. Bagi kita yang mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu sifat 20, kita kaki kuliah mengaji. Dan kita bicara tentang Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Maknanya Allah Esa. Tidak ada siapa yang serupa dengan Allah. Gini. Belajar. Masa kita duduk belajar tu, syaitan pun mengaji juga. Malah kita kena ingat, syaitan ni dia lebih alim daripada kita. Mana tak alim, dia hidup lebih lama daripada kita. Dan suatu ketika dulu dia pernah menjadi makhluk muqarrabin. Muqarrabin ni maksudnya yang paling rapat dengan Tuhan. Waktu tu nama dia Azazil. Dia rapat dengan Allah Ta'ala dulu. Rapat dia, maknanya dia kenal sungguh. Syurga dia pernah tengok, neraka dia pernah tengok. Kita dalam masalah ibadat macam ni hebat pun, syurga tak pernah tengok lagi, neraka pun tak pernah tengok. Syaitan tengok semua dah. Syaitan dia kenal habis malaikat-malaikat, sebab dia pernah duduk alam sana dah dulu, kan? Makna kata kalau nak kira alim syaitan. Tapi alim saja tak jadi kalau tidak ada sifat tawaduk, sifat merendah diri. Akhirnya walaupun dia alim dan sombong, aba wastakbara, akhirnya dilaknat oleh Allah. Jadi sama kat kita hidup kat atas muka bumi ni, sekadar alim belum menjamin kita boleh masuk dalam syurga Allah. Jadi ulama, jadi tok guru, jadi ustaz, belum confirm nak boleh masuk dalam syurga Allah. Tok guru Siddiq dia nasihat pada saya. Dia kata, walaupun entah ni sekarang orang dah panggil ustaz, tapi ingat, sehelai bulu roma entah pun belum lagi ada dalam syurga. Silap-silap sebelah kaki entah duduk dalam neraka dah, dia kata. Bukan dia doa, tapi dia nak suruh kita berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan rasa self confident. Jangan rasa kita berada di zon selamat. Aku dah jadi ustaz sekarang, selamat aku buat salah sikit-sikit pun Allah ampun. Belum tentu. Malah kadang-kadang kata ulama, dosa kecil ulama menjadi dosa besar kepada orang awam. Orang awam dosa kecil-kecil bagi dia, dosa besar baru besar. Tapi ulama dosa kecil dia jadi besar pada dia. Sebab apa? Sebab dia jadi contoh. Contohlah minum air tangan kiri, dosa tu kan besar, dosa kecil je, menyalahi adab. Tapi bila ulama minum air tangan kiri, dosanya jadi besar. Sebab apa dosa jadi besar? Sebab dia mencerminkan pada masyarakat awam. Orang awam duk tengok, sunnah kot minum tangan kiri, habis jadi pengajaran pada orang lain. Sebab tu bila jadi orang yang ada ilmu ni, yang membawa ilmu ni, segala tingkah lakunya kena jaga habis. Nak jalannya, kakinya melangkah kaki masuk masjid dan sebagainya, habis kena. Sebab kadang-kadang orang perhati. Ada satu masjid ni, masjid lama lah, masjid kat kampung. Dalam tu ramainya orang tua-tua yang ngaji pondok lama-lama dulu. Dan mereka ni tak jadilah tok guru, tapi pernah lah ngaji pondok. Orang dulu-dulu kitab mereka betul-betul kitab kuning. Kita punya kitab nama je kitab kuning, tapi kertas putih dah. Yang dulu punya pure punya kitab kuning, memang kuning betul kertas dia. Kertas lama, kitab lama. Mengaji mendadah itulah orang tua-tua situ. Jadi ada satu ustaz muda, mereka panggil mengajar kat masjid tu. Jadi ustaz ni dia tersilap. Masa dia nak masuk masjid tu, dia mungkin berkahak ke mulut dia, dia meludah. Tapi meludahnya arah kiblat. Terus pakcik-pakcik dalam tu kata, "Pas ni jangan panggil ustaz ni lah. Tak payah panggil dah, dia tak ada adab." Padahal terludah je, nampak? Maknanya orang perhati. Bahagian yang bawa agama ni. Sama juga kita, walaupun kita bukan ustaz, bukan ulama, tapi kita jadi ahli masjid dah. Kita semayang jemaah, maka cerminan kita pada orang yang kat luar yang mungkin belum lagi jadi ahli masjid akan melihat kita. Jadi kalau kita buat perangai lebih kurang, mulut kasar, cakapnya maki hamun dan sebagainya, tak ada adab dan sebagainya, orang akan perhati tengok. Lain kali orang akan salahkan apa? Orang akan salahkan masjid. Kata macam ni orang masjid. Ialah kali bukan nama kita terpalik kena, masjid terpalik kena. Masjid jadi buruk, punca kita. Sebab tu berhati-hati dalam bab-bab ni, perkara-perkara ni, Sebab apa? Sebab setan dia akan cuba nak merosakkan kita dalam apa jua keadaan. Tak kira walaupun kita dah jadi ahli masjid, lagi dia kacau, Jadi macam ni juga. Bila kita mengaji ilmu tauhid ni, kata Imam Bukhari, datang syaitan akan seorang daripada kamu. Syaitan akan datang. Maka syaitan kata apa? Maka berkata ia, siapa menjadikan baginya
dan siapa menjadikan baginya. Syaitan akan tanya, buat soalan kat dia, siapa jadikan ni? Siapa jadikan ni? Dia buat tanya. Bukanlah keluar suara dekat telinga kita, tu bukan syaitan, tu member sebelah. Ni dia suara tak ada, tapi kita boleh terasa di hati kita. Itulah bisikan syaitan namanya. Dia akan buat tanya, pokok siapa jadi? Kita mesti akan jawab, Allah lah bagi jadi. Kan? Kita jawab, ni Allah bagi jadi, ni Allah bagi jadi. Lah kali dia tanya diri kita pula, dah hang siapa bagi jadi? Kita jawab Allah. Bila kita jawab tu, hingga berkata ia, kata syaitan, berkata Syekh. Syaitan akan kata, syaitan kata apa? Siapa menjadikan Tuhan engkau? Last sekali bila dia tanya siapa jadi pokok, siapa jadi bukit, kita semua jawab Allah, Allah, Allah. Lah kali dia tanya siapa jadi kamu, kita pun jawab Allah lah yang jadikan aku. Betul dah? Dah siapa jadikan Tuhan? Yang tu soalannya. Sampai tahap tu jam. Sebab benda ni berlaku di zaman Nabi. Benda ni berlaku zaman Nabi. Nabi ajar para sahabat tentang mengesakan Tuhan, mengesakan Allah. Bagi ayat-ayat Quran yang wahyu yang turun pada Nabi, Nabi cerita pada para sahabat. Sahabat pun yakinlah Allah lah Tuhan, gini. Tiba ada seorang sahabat ni, dia balik rumah. Balik rumah tak apalah, setan macam ni, setan buat tanya dia, ni siapa bagi jadi, siapa bagi jadi, sampai kat dia, siapa bagi jadi kamu? Dia kata Allah. Lah kali setan tanya, siapa bagi jadi Tuhan? Kawan ni tak boleh tidur malam, kelepok mata. Dia kata, payah nak jawab. Kan? Dia pun mikir, entah siapa, macam mana Tuhan boleh ada, macam mana Tuhan jadi. Dia buat tanya soalan gitu. Akhirnya esok siangnya dia cari Rasulullah, tanya, wahai Nabi, kan, semalam aku sedang tidur, aku ditanyai dengan satu bisikan, siapakah yang menjadikan Tuhanku? Aku runsing, tak boleh menjawab ni. Maka Nabi pun jawab, seperti mana dalam kisah dalam kitab ni sebut. Maka apabila sampai akan dia demikian itu, kalau jadi macam itulah dekat kita, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya. Kita ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? A'udzu tu maknanya aku, uzu tu berlindung. A'udzu aku berlindung. Mina daripada syaitan. Syaitan lah. Ar-rajim yang direjam. Aku minta ya Allah berlindung daripadamu ya Allah atas syaitan yang kena rejam. Sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cakap gitu. Kemudian bila kita dah ucap ta'awuz tu, itu dipanggil ta'awuz. Dan hendaklah tertegah dan berkata ia. Dan kemudian ada satu riwayat lain sebut kita ludah sebelah kiri. Kan? Kalau ada tempat yang memang boleh ludahlah. Tapi kalau tempat tu tak boleh ludah, contoh dalam masjid, jangan ludah dalam masjid. Nanya Tok Siap, kan? Siang nak kena jemur kapek lah pula. Kan? Jangan ludah dalam masjid. Kalau tempat tak boleh ludah, memadai kata ulama buat isyarat ludah. Macam mana? Tui gitu. Maknanya ada bunyi lah sikit, tapi jangan keluar sungguh air dia. Buat bunyi je, tui gitu. Tapi cek dulu, takut ada member sebelah. Member kata, sah ludah kat aku. Nampak? Dia tui gitu. Buat gitu. Kemudian berkatalah amantu billah. Apa makna amantu billah? Cukup aku beriman kepada Allah. Maksud cukup maknanya tak payah aku bicara dah. Aku beriman pada Allah. Aku percaya pada Allah. Walaupun aku tak tahu macam mana keadaan Allah, itu bukan bicaranya. Bicaranya aku beriman pada Allah. Aku percaya pada Allah. Memadai dah. Untuk menyelamatkan iman kita. Dan kalau tak dipikir, dah macam mana? Tuhan macam mana? Sebab tu berkehendak kepada Tuhan ni fitrah. Berkehendak kepada Tuhan adalah satu fitrah. Disebut di dalam kitab Risalatut Tauhid karangan Syekh Omar Yusuf dengan Abdul Ghani Yahya. Kata Syekh, menghendaki Tuhan itu adalah fitrah bagi seluruh manusia, bukan orang Islamnya, semua. Yang bukan Islam pun sama. Hindu, Buddha ke apa tak kira lah apa agama. Termasuk yang tak ada agama, yang tak percaya Tuhan langsung, pun berkehendak kepada Tuhan. Dalam kitab Uslub Dakwah karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam perang dunia dia cerita, ada seorang askar komunis. Komunis ni dia tak percaya Tuhan.
Dia golongan etis. Dia kata alam ni terjadi dengan sendirinya, kan? Tuhan-Tuhan ni tak ada, dia kata. Walaupun mereka pegang Tuhan tak ada, tapi saat masa dia bawa tentera ni tadi, dia bawa jet pejuang dia, tiba-tiba jet pejuang dia ditembak, kipas bahagian kepak dia tu terbakar. Jadi kapal terbang dia tak boleh balance lah, nak jatuh menjunam ke bawah. Bila saat nak jatuh menjunam, terpacul keluar daripada mulut dia, automatik dia sebut, "Oh my God," dia kata. Padahal dia etis, tak percaya Tuhan. Tapi bila saat genting, saat yang waktu susah macam tu, dia sebut, dia kata, "Oh my God, oh Tuhanku," dia sebut. Maknanya di sini kata ulama, semua manusia berfitrahkan mempercayai adanya suatu kuasa yang sangat besar yang dipanggil Tuhan dalam mencipta dia atau mentadbir urusan dia. Semua pegang gitu. Cuma yang masalahnya, mereka tak kenal siapa Tuhan yang sebenar. Kita Islam, Nabi bawa datang bagi tahu Tuhan yang kamu yakin tu namanya Allah. Adapun yang lain-lain ni tu yang jadi reka-reka. Sebab dia nak ke Tuhan, tapi dia membayang-bayangkan Tuhan, tu yang macam-macam, buh kepala gajah, buh tangan banyak. Kan? Kita tanya kenapa tangan banyak? Dia kata sebab Tuhan banyak kerja. Tu kena buh tangan banyak. Ni semua ni sebab hasil pemikiran yang merepek. Kan? Ada yang buat perut buncit. Kita tanya pula yang perut buncit, awak perut buncit, minum banyak. Dia kata, minum banyak pula. Nampak? Mengarut-ngarut ni semua. Sebab tu zaman kita, akhir zaman ni, zaman-zaman yang sekarang ni, saya ada jumpa lah orang Cina, India, yang kebanyakan mereka tak percaya dah dengan agama mereka sendiri. Dia kata merepek. Dia kata patung tu, dia sendiri pun tak percaya. Bila mereka tak percaya, dia tak percaya dah dengan agama Buddha dia sendiri. Dia tak percaya dah dengan agama Hindu dia sendiri. Kemudian dia ada dua pilihan, Islam, Kristian. Tapi sebab kita Islam agak slow dalam membuat kerja dakwah dengan yang bukan Islam, akhirnya banyak mereka masuk Kristian. Lepas tu tak pelik Cina hari ni ramai Cina Kristian. Kurang dah Cina Buddha, kurang dah, banyaknya Kristian. Nampak? Dia banyak yang jadi Hindu jadi Kristian. Kan? Bahagian Islam kurang. Padahal inilah peluang kita nak buktikan betul lah patung kamu tu bukan Tuhan. Kamu pun yang ukir dia. Kamu tempah dia kat kedai. Boleh ke Tuhan ditempah-tempah? Pelik ni nak. Nak power sikit buat besar sikit ni kata. Tak ada bajet sikit buat kecil dulu ni kata. Tuhan kecil dulu. Sebab Tuhan tak ada bajet. Tuhan pun tak ada bajet. Dah macam mana nak bagi dia rezeki? Jadi ngarut semua ni. Jadi dia pun mula tak percaya. Masa tu kita masuk jarum Islam, supaya dia nampak Tuhan sebenar yang buat alam ni Allah. Tu kan? Jadi memadai kita pegang amantu billah. Kalau ditanya-tanya pada hati kita, siapa yang jadikan Tuhan, macam mana Tuhan boleh ada, tak payah jangan runsing fikir. Takut jadi gila isim nama dia. Elok-elok tidur atas katil, esok tidur atas pokok. Bak dah jadi sewel, jadi gila, mikir pasal macam mana Tuhan boleh ada. Tak payah tanya lah. Yang kita nak fikir macam mana kita boleh ada. Tu kita boleh fikir. Macam mana aku ada? Macam mana Allah cipta aku? Tu tak apa. Sebab kita bahagian makhluk, Allah tak ada. Allah tu khalik. Dan memang tak layak untuk kita memikirkan tentang Tuhan. Tak layak. Seolah-olah kalau kita buat pertanyaan gitu, kata ulama, itu soalan bid'ah. Dan takut-takut dia masuk dalam pertikaian. Takut kita mempertikaikan Tuhan. Pertikaian sultan pun dikira biadab. Kita buat tanya, mana sultan dapat duit banyak-banyak buat istana? Orang kata, hang jangan cakap macam tu, derhaka sultan tau. Padahal sultan dengan kita sama-sama manusia. Darjat, pangkat saja beza. Dia makan nasi, kita pun makan nasi. Dia mati masuk dalam kubur, dalam tanah pun kita mati dalam tanah juga. Maknanya sama je, cuma pangkat je beza. Tapi masih lagi ada adabnya dalam berkata. Apatah lagi dengan Tuhan. Allah bukan sama macam kita. Kita makan nasi, Allah tak main makan nasi ni. Allah tak perlukan makanan. Kita ada ni sebab Allah cipta. Allah bukan ada dicipta-cipta. Tiba-tiba kita buat soalan-soalan bid'ah, tanya-tanya tentang Allah, maka tak layak. Takut-takut jadi hamba yang derhaka kepada Allah. Maka cukup memadai bila ada soalan yang datang daripada setan macam ni, kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kalau boleh ludah, tak boleh ludah, buat isyarat saja. Kemudian kita sebut amantu billah. Cukuplah aku beriman kepada Allah. Kemudian kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung. Dan sabda Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqduru qadrah. Berhenti dekat hadis Nabi tu. Jadi wallahu alam, jangan macam biasa kita ada sedikit produk perniagaan di luar sana untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi bolehlah tuan-tuan sekalian pakat-pakatlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah pondok kami ini, sehingga insya-Allah dengan hasil bantuan tuan-tuan kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.